Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka, yakni kaum Yahudi, sangat suka mendengar berita-berita dusta. Akaluna lis-suhti, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Oleh itu, kalau mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu, atau berpalinglah daripada mereka. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat menyatakan lagi tasliyahnya kepada Nabi SAW, supaya Nabi tidak berduka cita di atas sikap kaum Yahudi dan munafikin yang banyak melakukan perkara yang boleh memusnahkan masyarakat. Mereka melakukan keganasan, mereka melakukan penentangan, berbagai-bagai lagi. Jangan, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan engkau menjadi duka cita kerana mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hukum dan undang-undangnya terhadap mereka. Sama ada undang-undangnya yang diserahkan kepada Nabi untuk diputuskan dalam pembicaraan, ataupun undang-undang fitrah, undang-undang semula jadi, undang-undang alam ini. Undang-undang alam ni dia ada banjir besar, dia ada gempa bumi, dia ada macam-macam lagi. Ini namanya ni hukuman fitrah, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia mempunyai kaedah dan caranya sendiri. Kaum Yahudi ini, mereka ini adalah punca bagi segala kemusnahan dan keburukan dalam bumi ini. Mengapa? Apakah sebabnya? Sebabnya ada beberapa perangai yang ada pada mereka. Pertama sekali, samma'una lil kadhib. Suka mendengar perkara bohong, suka dusta. Sebenarnya dusta ini ada dua pihak, pendusta dan pihak yang menerima berita dusta. Suka mendengar berita dusta. Suka. Siapa yang lebih buruk di antara dua pihak ni? Pendusta ataupun penerima berita? Penerima berita sebenarnya. Penerima berita lebih buruk daripada pendusta. Sebab pendusta ni jika tidak ada orang terima, dia diamlah. Dia boleh cakap bohong disebabkan ada peminat dia. Ada peminat dia yang suka jual, suka beli berita itu, berita bohong. Maka dia suka berbohong, sekali lagi dia berbohong, sekali dia dapat untung. Siapa yang boleh memusnahkan, siapa yang boleh memberhentikannya, jangan terima berita dusta itu. Kaum Yahudi ini disifatkan mereka sebagai samma'una lil kadhib. Samma'una, mereka sangat mendengar, sangat suka mendengar berita dusta. Berita dusta yang dimainkan, yang disebar oleh Yahudi. Yahudi ini boleh jadilah ketua-ketua mereka, para padri mereka, ataupun sesiapa juga yang berdusta terhadap agama, berdusta terhadap Nabi, berdusta. Mereka jadikan dusta sebagai modal untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Dusta ini dahulu dan bila-bila pun sebaran am ini penting sebenarnya. Sebaran am penting dalam sebuah negara dan kuasa.
Jadi ini yang pertama sekali, Yahudi dapat mengenal pasti bahawa ini sumber yang paling baik bagi mereka. Cara yang paling baik iaitulah berdusta dan sebarkan dusta itu. Sebarkan. Ayat Al-Quran tidak kutuk kepada pendusta tetapi kepada penerima berita. Samma'una, maknanya sama' ini, sama' suka mendengar. Sami' maknanya mendengar. Sami' kalau sama' mana sangat-sangat ketagih kepada berita dusta. Tak suka dengar hak berita yang betul-betul ni. Betul-betul ni tak suka. Dia cari maknanya hak berita-berita. Berita mana? Berita yang tidak melalui sumber-sumber yang benar. Nah, itu sama'. Satu. Yang kedua pulanya perangai kaum Yahudi yang kamu jangan sekali-kali berduka cita terhadap mereka. Akaluna lis-suhti. Juga sirah mubalaghah. Akaluna sangat suka makan. Akal mana suka makan. Makan apa? Makan lis-suhti, bagi suht. Suht dalam bahasa Arab kita terjemah di sini suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Makna asal suhti ini kulit binatang yang dibuang kalau dia sudah lapuk, busuk. Busuk itu makna suhti. Ini kalau dimakan dia boleh membawa penyakit. Kulit binatang, kulit ayam, kita orang katanya kulit ayam ni pun tak baik juga makan. Ini sudahlah kulit yang banyak penyakit padanya yang sudah dibuang, busuk, itu namanya suhti. Quran menyifatkan benda-benda yang berbahaya ni, berbahaya ini, dia kalau dimakan dia mendatangkan penyakit juga kepada badan kita. Benda suhti, kulit, semua kulit lah, tidak kulit ayam jalan tidak ni. Suhti. Riba ini suhti. Sebab dia memusnahkan masyarakat. Dia ni macam perkara yang mengandung padanya segala kuman dan boleh memusnahkan masyarakat. Riba. Mengapa boleh memusnahkan masyarakat? Masyarakat tidak aman dengan adanya riba. Masyarakat sakit hati, masyarakat merasakan dia tertindas, masyarakat merasakan dia ni orang lemah, oleh kerana dia lemah maka dia ditindas. Dan memang pun riba begitu. Riba yang menjadi mangsa kepadanya orang yang lemah. Orang yang lemah ni orang yang miskin. Orang kaya tidak, dia pergi tindas dalam sistem ini. Ini akalun lis-suhti. Yahudi memangnya ahli ini. Suhti juga segala perkara yang haram, penipuan suhti, laginya rasuah suhti, riba suhti, semua suhti. Yahudi yang suka makan. Dua perkara ini apabila wujud pada manusia, dia boleh memusnahkan masyarakat, dia boleh memusnahkan negara. Apa dia? Iaitulah berita yang tidak benar disebar, kemudian diterima, dan yang keduanya makan harta dengan cara yang tidak betul, riba, rasuah dan sebagainya. Jadi ini perangai mereka. Anehnya mereka ini suka makan riba, mereka ini suka mendengar berita-berita bohong. Bila berlaku kes pada mereka, mereka datang tunduk kepada Nabi, minta buat keputusan kepada kes-kes yang berlaku pada mereka. Aneh. Quran kata, fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Jika mereka itu datang kepada kamu, datang membawa kes mereka seperti yang kita sebutnya dahulu dalam sebab nuzul ayat 41, orang penting dari kalangan mereka melakukan perbuatan hubungan zina, lalu mereka bawa orang itu kepada Nabi untuk dihukum dengan hukum Islam. Untuk dihukum, bukan hukum Islam. Tetapi mereka meminta supaya hukuman yang dikenakan ke atas mereka diberi sedikit keistimewaan. Diberi, janganlah bunuh, janganlah sebab, jangan sampai mati, jangan rejam dan sebagainya, begitu. Tapi mereka tidak mahu Nabi yang memutuskan hukum. Anehnya, dalam kitab Taurat sudah ada hukum itu. Tetapi mengapa kitab mereka berpaling tadah daripada kitab Taurat mereka? Mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk dihukumkan kepada mereka, ke atas mereka. Sedangkan hukum di dalam Islam ini ialah rejam sampai mati. Jika sabit kesalahan-kesalahan yang membawa kepada hukum rejam. Ataupun sebat 100 kali jika hukum itu hukum sebatan. Tak cukup syarat-syarat rejam. Baiklah. Kalau mereka itu datang bagaimana? Mereka itu datang, fa'in ja'u fahkum bainahum au a'rid anhum, hukumlah terhadap mereka ataupun serahkan kepada mereka, selesaikan sendiri, tak perlu mereka terima hukum daripada Islam. Ulama kita menyatakan
Satu bidang dalam undang-undang ni, bidang orang kafir yang hidup yang tinggal di dalam negara Islam. Apa hukumnya mereka dengan undang-undang? Adakah mereka itu dikenakan hukuman seperti mana yang dikenakan ke atas orang Islam? Maknanya kalau potong tangan, sebak, rejam dan sebagainya juga, ataupun mereka diberi pengecualian khas kepada mereka kerana mereka tidak agama, tidak Islam. Itu kafir zimmi yang menjadi warga negara Islam, warga bagi negara Islam. Tidak, apa hukumnya? Islam dalam perkara ini barangkali berbeza dengan undang-undang buatan manusia lain. Islam membezakan di antara beberapa kes. Kes-kes yang membabitkan keluarga, nikah kahwin, cerai, nafkah dan sebagainya, ini diserahkan kepada mereka, mereka selesai sendiri mereka. Tapi jika mereka ini datang ke mahkamah Islam untuk mendapatkan keputusan, Islam dia memberi kepada mereka keputusan Islam. Keputusan perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Sekalipun mereka itu melakukan perkara yang haram, tetapi halal dalam agamanya. Misalnya Majusi. Majusi dia boleh berkahwin dengan adik-beradik. Kafir Majusi. Islam haram. Tapi kalau itu dalam agama mereka halal, sila. Puak mereka boleh. Demikian juga Yahudi, dalam agama mereka boleh kahwin dengan anak saudara. Jika itu betul di dalam agama mereka, maka sila, tidak mengapa. Islam tidak ganggu soal akidah mereka. Akidah kau bukan Islam yang tinggal di dalam negara Islam. Negara Islam ni macam kita ni, negara Islam lah. Tinggal dalam negara Islam. Kita punya raja yang berkuat kuasa dalam bidang agama. Jadi kalau begitu, dalam soal-soal akidah mereka punya. Kita tidak boleh ganggu. Tak boleh ganggu. Ibadat mereka halal haram mereka. Mereka boleh pakai sendiri halal haram. Yang kedua, di dalam soal makan minum juga diserahkan kepada mereka. Islam tidak ganggu ni. Mereka tidak boleh bawa kes ini kepada mahkamah syarak. Mereka boleh, sepatutnya tidak ada mahkamah syarak, tidak syarak. Bila ada ruang mahkamah syarak tak syarak itu dah jadi perkara lain dah. Mereka boleh bawa ke mahkamah Islam jika mereka suka, ataupun mereka boleh tubuhkan mahkamah mereka sendiri. Mahkamah mereka sendiri dalam soal halal haram, dalam soal kekeluargaan, dalam soal akidah. Islam tak campur dalam perkara ini. Tetapi dalam soal keamanan negeri, dalam soal keamanan, misalnya hukum hudud, hukum curi, hukum hirabah, yang ni mereka mesti tunduk kepada mahkamah Islam, undang-undang Islam. Lahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Apa yang kena pada orang Islam itu juga yang dikenakan kepada mereka, dan apa yang patut mereka dapat seperti mereka dapat, mereka dapat sebagaimana orang Islam dapat. Maknanya dalam hukum hukum undang-undang jenayah ataupun kita sebutnya undang-undang hudud, sama saja. Sama, tidak ada beza di antara Islam dan bukan Islam. Mengapa tak ada beza? Kerana keamanan bersama. Keamanan sama ada dia bunuh orang dia, kafir sama kafir, mesti masuk di sini qisas. Dia curi barang-barang sama dia juga umpamanya, masuk di sini potong tangan jika sabit hukumnya. Ini mazhab, kebanyakan mazhab dalam Islam termasuk Syafi'i, Maliki, Hambali. Ya. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi sedikit berbeza, iaitu di dalam kes zina. Kes zina untuk direjam sampai mati, jika seorang itu muhsan, maka hendaklah Islam. Syaratnya Islam. Orang kafir tidak Islam. Oleh kerana itu tidak dikenakan hukuman rejam sampai mati jika mereka melakukan perkara kes-kes yang membawa kepada rejam sampai mati, zina. Imam Abu Hanifah kata rejam, sebab saja tidak ada rejam. Mengapa? Mereka tidak cukup ihsan. Ihsannya syaratnya Islam. Jadi syaratnya beragama Islam tidak ada pada mereka. Oleh kerana itu mereka tidak direjam sampai mati. Di situ bezanya. Dalam hal-hal lain sama saja. Islam adil sebenarnya dalam memberi kebebasan beragama dan kebebasan mengamalkan budaya dan adat resam mereka. Tetapi syaratnya mereka tidak ganggu orang lain, tidak ganggu penduduk Islam,
Jika mereka mengganggu, mereka boleh diambil tindakan atas dasar mengganggu ketenteraman awam. Mereka boleh makan khinzir, mereka boleh minum arak, mereka boleh bela anjing, tetapi anjing yang mereka bela jangan ganggu. Air yang mereka mandikan anjing mereka masuk dalam pagar orang Islam umpamanya, ini tidak boleh. Mereka boleh, Islam membenarkan mereka bela anjing itu, tetapi ganggu tak boleh. Demikian juga khinzir tak boleh, jangan ganggu. Ganggu jika budak-budak dia, kita baca dalam berita ada beberapa hari, beberapa minggu lepas, ganggu jika budak-budak sekolah pergi bawa makanan dia, duduk di kantin makan bersama dia makan khinzir dia misalnya. Anak-anak kita kena makan hak kita, makan pada satu tempat, ganggu. Jadi kalau selama ini tidak berlaku kes itu, mengapa yang nak diberi, nak disebut-sebutkan pula? Boleh pergi bawa lah makanan, tidak mengapa, boleh makanan. Kita sama-sama menghormati budaya antara satu dengan lain. Saya kira tak kena tepat lah, tak betul lah. Sebab ini tidak berbangkit. Kita boleh hidup dalam keadaan harmoni dan masing-masing memahami dalam soal makan minum ini. Undang-undang Islam membenarkan mereka, tidak mengharamkan mereka makan, tidak mengharamkan mereka makanlah, ternaklah makanan mereka, juallah, wujudkanlah kedai-kedai arak untuk mereka. Undang-undang Islam begitu. Tapi ganggu orang lain tak boleh. Jual kepada orang Islam tak boleh. Ini satu gangguan. Satu perkara lagi, dalam hal-hal ibadat khususnya, hal ibadat mereka bebas, tetapi mereka tidak boleh masuk khidmat tentera. Tak boleh. Jihad, mereka nak masuk jadi askar juga tak boleh dalam Islam. Mengapa tak boleh? Sebab ini ibadat. Jihad ini ibadat, bukan soal mempertahankan negara. Tidak, ini ibadat. Ibadat mereka tak boleh kongsi. Mereka lakum dinukum waliyadi. Ini ibadat kita, jihad. Jadi oleh kerana itu mereka tidak boleh masuk campur dalam perkara ini. Yang lain-lain boleh. Zakat mereka tak payah beri zakat. Tak beri zakat sebab zakat ibadat. Tetapi untuk menjaga keamanan mereka, kerajaan Islam terpaksa berbelanja. Kerana ada pegawai keselamatan, kena ada pejabat, kena ada hakim untuk jaga pegawai, untuk jaga kepentingan mereka. Jadi kalau begitu, cukai yang seperti zakat itu juga diambil atas nama jizyah. Cukai. Jadi cukai pendapatan itulah agak-agaknya. Jadi kalau begitunya, kita sekian lama menjadi mangsa, tapi sekarang ni boleh jadi tidak dah. Zakat pun kena, cukai pun kena. Dulu sebelum daripada zakat ni diselaraskan, kedua-duanya kena ni tak betul dalam sebuah negara Islam. Cukai seperti mana kena kepada mereka, kena juga kepada orang Islam. Dan zakat kita, mereka tak kena tapi kita kena. Yang ni barangkali sekarang ni dah tak ada dah, boleh diselaras antara zakat dengan cukai pendapatan, tetapi saya rasa ada suara-suara mereka pun mahu juga sumber zakat itu. Kita pun ada Baitul Mal, ada Majlis Agama Islam, Baitul Mal, kutip zakat hampir 100 juta lebih saya rasanya dalam setahun. Yang ni orang lain tak boleh usik. Sebab ini sumbernya datang daripada orang Islam untuk tujuan Islam juga. Pentadbiran ini pun mustahak sebenarnya. Jika tidak diselidiki, tidak diteliti, tangan-tangan di luar Islam pun mereka merasakan mereka berhak juga. Islam tidak membenarkan ini. Sebab apa? Sebabnya jizyah yang dikutip untuk jaga mereka. Zakat untuk kepentingan orang Islam. Zakat bagi orang Islam satu ibadat dan mereka tidak ada ibadat. Jika mahu beri zakat, syarat zakat itu Islam dulu. Boleh mari. Tetapi pernah pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka tak mahu bayar jizyah. Mereka rasa terhina bayar jizyah. Bayar cukai kepala, mereka mahu bayar zakat juga. Sila bayar zakat, masuk Islam dulu. Islam tidak ada halangan. Maknanya dalam Islam kita lihat, Islam tidak memaksa kaum bukan Islam supaya masuk dalamnya. Tak mahu. Mereka duduk di bawah tadbiran Islam dalam keadaan aman dan damai. Ayat ni pada akhirnya pula menyebutkan, wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Kalau anda wahai Muhammad tak mahu hukumkan terhadap mereka, maka tak boleh buat apa. Tak apa, anda bebas nak beri hukuman terhadap mereka dengan hukuman Islam. Kalau mereka minta boleh beri, ataupun anda katanya anda selesai sendirilah, latih sendiri hakim dan sebagainya, hakim dan keluarga untuk menyelesaikan masalah-masalah
perceraian, nafkah dan sebagainya pun boleh dibenarkan begitu. Ikutlah mana yang lebih banyak mendatangkan maslahat. Lebih banyak mendatangkan maslahat. Saya rasa ini pun terpulang kepada pentadbiran. Seterusnya, wa in hakam tafahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Jika engkau jatuhkan hukum kepada mereka, maka hukumlah dengan adil. Adil. Islam memberi memperingatkan, jika dah dihukumkan terhadap mereka, jangan perbezaan agama itu menjadi sebab untuk dihukum dengan hukuman dua keputusan ataupun keputusan sebelum keputusan. Jangan lagi. Oleh kerana dia berbeza agama, berbeza puak, kita tidak ada hubungan darah dengan mereka, kita beri keputusan lain dengan sebab kita tak suka kepada mereka. Al-Quran memperingatkan di sini, jika anda memilih untuk hukum terhadap mereka, fahkum bainahum bil qisti, hukumlah dengan adil. Adil satu perkara yang sangat besar sebenarnya diperhatikan oleh Islam. Tidak ada orang bukan Islam yang duduk di dalam negara Islam ni mereka merasa terhina. Tidak. Hak mereka tidak diperolehi. Tidak. Hak mereka boleh didapati sebagaimana orang Islam dapat. Orang Islam dapat memiliki harta. Mereka sebanyak itu juga dapat memiliki harta, tetapi halal syaratnya. Halal. Semua yang halal menurut agama masing-masing. Jika mereka halal pada mereka meniaga khinzir, sila. Itu tidak mengapa. Kumpulkan kekayaan daripada sumber itu. Tetapi daripada sumber-sumber yang haram, rasuah haram pada mereka. Menipu haram juga kepada mereka dalam mana-mana agama pun. Jadi ini mesti dipatuhi, dan kepatuhan kepada undang-undang ini adalah namanya al-qistu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang yang berlaku adil. Kita sebutkan dahulu, Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi menyatakan, sebuah negara yang dipimpin oleh orang bukan Islam tetapi melaksanakan prinsip-prinsip keadilan lebih kukuh daripada pemimpin Islam yang menjalankan undang-undangnya dengan zalim. Tuhan menegakkan kerajaan yang adil tetapi meruntuhkan kerajaan zalim sekalipun Islam. Maknanya anda Islam bertentangan dengan prinsip. Islam mestinya adil. Islam zalim boleh runtuh. Kafir adil. Adil orang kafir ni adil sekat mana? Adil ini tidak mengambil hak orang lain. Dia membagi-bagikan hak itu dengan masing-masing dengan adil. Tapi adil dia kafir itu tidak adil. Tidak adil. Adil dalam soal-soal keduniaan. Dia boleh tegak. Begitulah besarnya keadilan di dalam Islam, sehingga runtuh bangunnya sebuah negara itu bergantung sepenuhnya kepada keadilan. Seterusnya, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.